Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berjalan. Hari ini saya ingin mempersembahkan kepada tuan-tuan tajuk kita yang bertajuk iaitu inovasi dalam industri otomotif. Dan tiada kaitan pun dengan pantun saya tadi. Okey tuan-tuan. Ya tuan-tuan, inovasi dalam industri otomotif. Apa itu inovasi? Inovasi ni idea-idea yang unik, idea-idea yang baru dalam desain-desain kereta, dalam teknologi. Kalau kita tengok secara keseluruhannya daripada industri, daripada 70 ke 100 tahun dulu, banyak benda yang berubah. Contoh, ada lampu pop-up, lampu duduk dalam grill, apa lagi, handle pintu tersorok, meter digital, meter pakai jarum, apa lagi, banyak yang telah dibuat. Tapi ada satu benda yang dia tak banyak perubahan yang berlaku, iaitu desain di bahagian pintu. Tapi tak banyak berlaku bukan bermakna dia tak berlaku. Ada, cumanya kebanyakan pintu yang ada dalam industri sekarang ni pintu yang standard lah. Macam kita buka pintu Axia, pintu Saga, macam tu kan, pintu yang swing biasa lah. Tetapi untuk pintu-pintu yang lebih eksotik, buka macam butterfly, macam scissor door, macam tu kan, dia kebanyakannya digunakan pada model-model yang high-end, model-model yang eksotik, model-model sports car kan. Tak banyak yang digunakan pada model-model biasa. Tapi ada sebenarnya. Ada kereta-kereta biasa dengan rekaan pintu yang sangat inovatif. Number 10. Toyota Cera. Mungkin 15 daripada 10 orang yang sedang menonton video ini tak tahu pun kereta ni wujud. Kereta ni ialah kereta Jepun sahaja, Japan Domestic Model, JDM lah. Kereta ni unik sebab dia nampak macam sports car tapi enjin ayam je, 1.5 NA auto 4 speed, tak laju mana pun, 120 horsepower pun tak sampai. Tapi idea untuk membuat kereta begini adalah idea yang sangat unik pada zaman tu, tahun 1990. Dia keluar 90 sampai 1995. Macam tu. Kereta ni dia bukan saja unik pada kereta tu sendiri. Okey, kalau kita tengok bahagian atas kereta ni, keseluruhannya adalah kaca. Kalau tengok daripada bahagian tepi, dah macam pesawat tempur pun ada. Tapi ada satu rahsia pada kereta ni. Kalau korang tahu pasal McLaren F1, kereta tu, pintu McLaren F1 tu, dia punya designer Gordon Murray, dia pernah mengaku dia memang ambil daripada idea Toyota Cera ni. Nampak? Terror tak Japan? Number 9. Hyundai Veloster. Kereta ni keluar masa tahun 2013. Dulu Hyundai Malaysia pun ada jual. Apa yang unik pasal pintu dia? Sebab dia dikelaskan sebagai coupe. Tapi kalau kita tengok secara fizikal, kalau tengok sekali imbas, semua orang ingat dia hatchback. Sebab dia agak pendek, dia tak panjang sangat. Yang uniknya, dia adalah 3 pintu. Bukan maksud saya ada pintu hatch belakang tu, pintu dekat bahagian physical body depan. Jadi 2 di depan, 1 di belakang. Pelik, memang pelik. Sebabnya dia cuma ada 1 pintu belakang untuk memudahkan mobility penumpang belakang keluar dan masuk. Kalau dah nama sports car, buat je lah 2 pintu, settle kan. Berapa harga kereta ni? Untuk tahun 2013, harga second hand dia 40 dah boleh beli dah. Mungkin sebab dia buruk, sebab tu dia murah. Number 8. Mazda RX-8. Lagi. Berapa kali dah kereta ni masuk dalam video kita orang sepanjang sebulan ni kan? Banyak kali. Tapi nak buat macam mana? Kereta ni memang unik. Pintu dia panggil freestyle door ataupun suicide door. Saya rasa tak perlu cerita panjang lah kot pasal enjin dia, pasal handling dia, pasal keselesaan 4 orang penumpangnya. Apa yang kita nak cerita tentang kereta ni ialah dia memberi idea kepada pengeluar lain. Okey, kalau Cera tadi bagi idea kepada McLaren, Mazda RX-8 ni dia memberi idea kepada jurutera BMW untuk membuat pintu i3. Number 7. Toyota Porte, ataupun boleh panggil Toyota Port pun boleh. Ikut sukalah, ikut lidah macam Z4 lah, ada panggil Z4, Z4, tak ada dosa pun. Tapi kalau nak bergaduh je lah kat bawah, tak ada masalah pun. Jadi Toyota Porte ni adalah untuk pasaran Japan saja. Keunikan kereta ni pertama kali saya jumpa masa sekitar 10 tahun lepas. Unik. Sebab pintu sebelah penumpang kiri dia adalah sliding door. Sliding door ni benda biasa, MPV pun banyak pakai sliding door kan. Tapi untuk Toyota Porte, sebelah saja dia pakai sliding door dan dia cuma 1 pintu. Dia tak ada pintu depan, pintu belakang. Sliding door itulah yang menjadi pintu depan dan pintu belakang untuk belah kiri.
Okay, kenapa dia cipta inovasi yang macam ni? Sebab pintu untuk sliding door macam ni, dia memudahkan orang kurang upaya. Sebab Jepun ni adalah satu negara yang sangat sensitif tentang, dia orang sangat mengambil berat tentang orang kurang upaya. Jadi kalau kita nak masuk dengan contoh pakai wheelchair kan, bila kita pakai wheelchair, buka pintu tu sendiri menghadang wheelchair untuk orang nak masuk. Tapi kalau sliding, senang. Dia just berhenti wheelchair tepi tu, dia boleh terus naik masuk. Bagus dia orang ni, berhati mulia. Number 6. Tesla. Okey, Tesla Model X. Kita pun tahu kan, syarikat yang diasaskan oleh Elon Musk ni, dia memang, Elon Musk tu sini seorang yang inovatif lah. Dia ni seorang yang sangat bijak, seorang yang sangat jenius. Berkemungkinan dia berasal daripada planet lain. Ya. Sebab tu kalau kita tengok dia punya idea dia tu pelik-pelik. Tengok dia buat kereta dengan autopilot lah, kereta full electric lah, dan yang terbaru dia buat Cybertruck kan. Memang idea dia pelik. Jadi bila dia nak menambahkan kepelikan idea dia tu, dia adjust pintu Model X ni jadi Falcon Door untuk bahagian belakang. Orang biasa buat pintu depan saja atau keempat-empat pintu. Dia buat pintu penumpang menjadi seperti sayap seekor helang yang berterbangan di ufuk sana. Apa tadi? Oh sorry, Tesla Model X kan. Tesla Model X ni tapi dia ada satu masalah. Nampak tak masa pintu dia ni buka habis? Kan terlalu tinggi. Untuk US mungkin tak ada masalah sebab dia parking open macam tu kan, dan saiz tanah dia besar. Cuba bayangkan kereta ni dekat Europe, dekat Asia, dekat Japan, dekat Kodiang contohnya, bawa masuk rumah kayu kan, terbuka tiba-tiba runtuh rumah. Taklah, sebenarnya pintu ni dia ada sensor. Bila dia ada halangan, dia stop. Bijak juga kan. Number 5. Rolls-Royce. Rolls-Royce ni wajib lah pintu suicide door kan. Memang dia pelopor lah dalam industri otomotif dengan desain pintu yang super pelik ni kan. Buka belakang macam tu, buka depan macam tu kan. Jadi tak ada tiang C kan. Tapi untuk model Wraith yang cuma 2 pintu, apa kena nak buat pintu macam tu juga? Sebab dia identity. Sebab identity ni daripada kereta 4 pintu, dia pindahkan kepada kereta pintu Rolls-Royce Wraith. Ada satu masalah. Kalau pintu belakang buka begitu, mungkin tak ada masalah untuk tutup sebab pintu tu kecil. Kalau pintu depan, saiz pintu tu sendiri besar. Cuba bayangkan bila kita dah masuk kereta, macam mana kita nak tutup pintu tu? Nah, sebab tu dah ada Rolls-Royce. Untuk tutup pintu tu buat apa? Susah nak tarik macam tu? Tak payah. Tekan switch je. Pak. Tutup pintu. Dan bukan sebelah aja, sebelah passenger pun macam tu. Boleh buka dan boleh tutup. Tapi sebenarnya taksi kat Japan pun dah ada tu. Buka macam tu. Mana ada buka-buka pintu dah. Number 4. Daripada BMW. First time kereta ni dia dipaparkan dalam filem Mission Impossible yang dilakonkan oleh sepupu saya iaitu Tom Cruise. Masa dia lakonkan dengan kereta konsep ni, dia panggil Vision Efficient Dynamics. Lepas tu tak lama, tahun 2 tahun lepas tu dia keluar model ni, i8. Model i8 ni memang agak pelik sebab dia punya reka bentuk dia tak sama langsung dengan BMW lain yang ada di pasaran. Ia sebuah sports car hybrid. Apa yang uniknya? Pintu dia. Sebab dia kereta exotic, sebab dia kereta sports, dia menggunakan pintu butterfly system, lebih kurang macam Sierra tadilah. Dan apa yang bestnya tentang pintu i8 ni, disebabkan dia tak nak bagi ada effort sangat pada orang untuk buka dan tutup, pintu ni diperbuat daripada carbon fiber dan resin plastik. Ringan. Makcik-makcik pun boleh buka. Number 3. Ni dia Mercedes SLS AMG. Kereta ni kalau kita bercakap pasal pintu yang unik, memang dia kena adalah dia panggil gullwing. Pintu buka macam ni, macam burung camar. Okey. Jadi apa yang istimewanya tentang pintu kereta ni ialah sebab idea dia. Idea ni timbul pada tahun 1954. Kita pun tak merdeka lagi. Bayangkan masa tu mungkin ada 1000 jenis kereta dalam dunia, cuma satu je kereta dengan pintu macam ni. Kemudian kereta ni direka semula pada model baru dia dengan konsep yang sama, iaitu gullwing. Cuma masalah gullwing ni lantai dia tinggi sikit. Jadi dia tidak berapa praktikal. Tapi dah nama sports car kan. Sports car ni orang tak kira dah praktikal ke tak praktikal. Janji dia cantik, laju, okey lah. Number 2. Number 2 apa dia? Mini Cooper S Clubman. Apa yang unik? Unik dia, siapa pernah tengok kereta ni? Kita driver kan? Ada pintu satu kat belakang dia. Belah sana tak ada pintu. Dia 3 pintu macam Hyundai Veloster, tapi Hyundai Veloster pintu dia sebelah kiri. Tapi kenapa pula Mini dia duduk belah kanan? Kan menyusahkan. Bila kita bawa kereta, kita nak berhenti ambil orang, kita kena buka pintu kita, buka pintu belakang, baru orang boleh masuk. Kenapa mesti menyusahkan driver? Kenapa?
Sebab, walaupun Mini ni jenama British, tapi dia telah diambil alih oleh BMW. Untuk desain asal kereta ni, memang pintu belakang dia sebelah kanan. Disebabkan desain asal dia steering sebelah kiri. So sepatutnya bila kereta tu left hand drive, penumpang akan masuk ikut sebelah kanan. Sebab kalau anda nak tahu, dalam dunia ni 90% pasaran adalah steering kiri. Cuma 10% pasaran dunia adalah steering sebelah kanan. Terima kasih Google. Dan 10% yang pemanduan sebelah kanan tadi cuma di negara-negara yang bekas koloni British. Dan termasuklah negara Japan. Terima kasih Google sekali lagi. Number 1. Juara pintu pelik minggu ini ialah Pro 2 Myvi. Sorry, abang-abang Myvi jangan marah-marah nak. Juara kita pada minggu ini ialah BMW Z1. Kalau kita cakap pasal roadster BMW, kebiasaannya orang akan merujuk pada Z3, Z4, Z8. Orang tak cerita pun pasal ni, Z1 ni. Sebenarnya kereta ni pernah dilahirkan pada tahun 1989 sampai 1991, dan pada masa itu dia dijual lebih mahal daripada 7 Series, dan itu menyebabkan model ni boleh dianggap gagal sebab tak laku. Cuma 8,000 unit dijual dalam masa 3 tahun ia diproduksikan. Terima kasih Wikipedia. Apa yang pelik dan unik pada BMW Z1 ni ialah mekanisme pintu dia. Untuk buka tutup pintu dia sliding. Kalau kita cakap sliding, mesti orang ingat Pak tarik pergi ke belakang. Tak. Dia tekan, dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah bodi kereta. Dan itu sangat-sangatlah pelik dan aneh sekali, even untuk standard hari ini. Dan sampai sekarang hari ini, saya rasa BMW sangat menyesal membuat pintu seperti itu. Dia cantik tapi praktikal dia tak tahulah celah mana. Itulah dia tadi tuan-tuan, inovasi tentang rekaan pintu terhadap industri automotif. Inovasi ni boleh datang pelbagai cara. Contohnya motosikal baru Honda sekarang kan, dia punya switch signal duduk bawah, horn duduk atas. Itu pun kita panggil inovasi, walaupun dia sangatlah menyusahkan sebab ada 1843 motor lain dalam dunia yang pakai standard horn dekat bawah. Tiba-tiba Honda buat horn dekat tengah. Dia memang menyusahkan. Itulah dia salah satu contoh inovasi, walaupun dia tak ada kena-mengena lah dengan tajuk kereta pada hari ini kan. Kita cerita pasal pintu. Pintu ada kereta lain selain pada 10 senarai tadi. Ada kereta daripada Lamborghini, ada Aventador, ada Countach, ada Mazda MX-5, ada few lagi kereta, apa lagi, Salin lah kan. Banyak kereta di luar sana dengan pintu-pintu yang aneh, pintu yang tidak buka secara swing. Cuma yang 10 tadi, antara kita banyak yang tak kenal, antara kita yang banyak tak sedar pun. Veloster tu banyak yang tak sedar bila kita tanya dekat orang. Okey tuan-tuan, itulah saja video kita pada hari ini. Sebelum berpisah, jangan lupa tekanlah share, like, contribute